أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan masa dan kesihatan dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Malam ni kita masuk ke surat 527, ya, iaitu antara ibrah dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada Ghazwatul Khaybar. Kita masuk yang keenam daripada apa yang dapat diambil khulasah sebagai satu iktibar dan pengajaran kerana setiap perbuatan dan tindakan dan juga takrir dan juga diam Nabi SAW memberi aplikasi, memberi kesan terhadap hukum dan juga terhadap perkara-perkara yang berkaitan tentang akhlak dan juga ibadah. Maka yang keenam, pengharaman menggandakan bahan-bahan makanan dikira sebagai riba. Riba ni dia ada beberapa jenis, ya, ada 3 jenis lebih kurang. Ada riba fadli, ada riba nasai, ya. Semua riba-riba ni haram. Dalam hadis Nabi sebut sekecil-kecil dosa riba ni seperti berzina dengan ibu bapa. Paling kecil dosa riba ni, dosa dia seperti berzina dengan ibu bapa. Zina tu satu dosa yang besar, ya, dosa-dosa yang besar. Fahisyah, satu dosa yang amat besar. Apatah lagi kalau berzina dengan ibu bapa, lagilah besar dosanya dan laknat Allah Ta'ala ke atasnya. Itulah kenapa jadikan riba ni dosa dia macam tu, supaya jangan sekali-kali kita ni makan riba. Makan tu nampak macam okey lah, makan tak. Tapi sebelum nak makan tu, sebelum dia makan hasil riba, dia dah ngap orang lain. Tu yang jadi haram tu. Biasanya orang datang minta pinjam, orang tu senang ke susah? Saya kata orang, kalau kita pun samalah tuan-tuan. Bila dalam keadaan yang susah, kita susah bila PKP contoh. Orang yang kerja-kerjaan tahanlah juga sebab gaji masuk. Tak pergi kerja, gaji masuk. Orang yang kaya pagi, makan pagi, kaya petang, makan petang ni, kalau tak kerja, tak bergerak, tak ada hasil. Jadi dia pun nak meminjam. Pinjam dengan kakak, pinjam dengan keluarga, pinjam dengan kawan, pinjam dengan bank, pinjam dengan institusi kewangan, macam-macam lah. Orang yang nak pinjam ni orang susah ke senang? Orang susah. Dalam Islam orang susah kita buat apa? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong. Sehingga kan hadis Nabi sebut, orang yang keluar daripada masjidku untuk memenuhi hajat saudara muslimnya lebih baik daripada dia beriktikaf dalam masjid aku ni 2 bulan berturut-turut. Iktikaf di masjid Nabi besar tak pahala? Besar. 1000 kali ganda. 2 bulan Nabi kata.
Siapa yang keluar daripada masjid aku untuk memenuhi hajat saudara-saudara Islam, lebih baik dia beriktikaf fi masjidi syahrain. Ya. Jadi sepatutnya kita ni tolong orang, bukan membebankan orang. Sebab riba-riba ni dia beban. Tuan-tuan buat pinjangan bank, harga rumah 200,000, jarang dah nak dapat 200,000. 300,000 contoh. Lepas tu bayar balik, dekat sekali ganda lagi lah. Ya, dekat 600,000, 700,000. Maknanya hari-hari duk keluar peluh cari duit tu, duk bayar ke bank. Seolah-olah macam kita ni kerja untuk bank. Inilah sistem kapitalis. Sistem makan darah orang. Isap darah orang. Tapi tu ramai orang minta. Buat pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Walaupun dia tahu. Ya, tu yang masalahnya. Kamu buat kenapanya? Dosa besar. Orang yang makan riba ni dosa besar. Hati-hati. Sebab tu tuan-tuan nak senang-senang lah. Tapi jangan sampai senang masuk neraka. Kita kadang-kadang pejam mata. Alah, nak harap duit cash payah Ustaz. Paksalah. Main paksa pula macam tu. Ya, ramai mana yang hari ni guna ribawi. Pakai kad momen lah, apalah, buat pinjaman kad kredit lah. Pinjaman loan kedai. Beli motor. Bayar muka 1,000 lebih. Bulan-bulan bayar 2, 3, 400. Ada riba tak? Ada riba. Ada riba. Ya. Buat pinjaman bank, loan peribadi, buat pinjaman dengan institusi swasta. Semua tu riba. Riba sana, riba sini, buat rumah riba, buat ambil insurans yang ada riba. Semuanya kita hidup dalam tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Hak mana bercampur dengan benda haram, semua tak ada keberkatan. Apa mana berkat? Ziyadatul khair. An-numu wa ziyadatul khair. Subur dan kebaikan bertambah. Apa makna kebaikan bertambah? Maknanya bertambah kemanfaatan. Kalau kita makan riba, apa yang tambah pada kita? Tak tambah. Yang tambahnya keresahan, rasa terhimpit, rasa tak tenang, rasa dikejar-kejar, rasa macam ada benda yang tak kena sana sini. Dalam keluarga tak kena, dengan bini tak kena, tempat pejabat tak kena, ya, kereta tak kena, rumah tak kena, semua tak kena. Sebab apa? Sebab kita buat benda hak tak dihalalkan oleh Allah dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mana-mana yang telah terriba, yang telah buat muamalah yang makan riba sekarang, usahakanlah mensegerakan selesaikan masalah. Jangan ada ya letih nak bayar. Letih. Lah kita duduk dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Kalau baju kita ni, kita belilah harga baju RM10. RM9.90 duit halal. Hak haramnya 10 sen. 10 sen tu menyebabkan baju kita tu haram. Ya, semayang kita dengan baju tu haram. Tu dia. Walaupun 10 sen. Jangan main-main. Tak? Kalau Ustaz sikit je. Sikit. Cuba kamu ambil ya, kawah kambing. Lepas tu letak sikit tai ayam. Makan ke tidak? Sikit je. Tak sampai sudu. Separuh sudu je. Letak tai ayam sikit je. Tak? Jom makan. Kari ayam. Kari kambing. Tadi bukan masuk tai. Ada sikit je. Agak-agak tuan-tuan minum ke? Makan tak? Tak makan dah. Tak makan dah. Sebab walaupun sikit, kita tetap jijik. Begitulah benda haram ni kena pandang jijik. Kena pandang jijik. Jangan pandang hak nak selesa tu. Kena pandang yang mendatangkan azab tu. Jadi dia kata, yakni menukarkan satu kepada satu bahan makanan yang sejenis dengan melebihkan yang satu. Ya, sama-sama gandum, dia nak buat tukar. Dah kalau sama, kenapa nak tukar? Betul tak? Pelik tak? Jadi kadang-kadang mungkinlah gandum ni, ialah gandum lain-lain. Jenisnya gandum, tapi hak ni daripada tempat ni, hak ni daripada tempat ni. Rasanya lain. Ataupun beras, tak beras. Sama-sama beras.
walaupun sama-sama beras, dia ada jenis dia A1, double A, 3A, ya, beras wangi, beras pulut, beras siam, beras, ya, macam-macam jenis beras lah. Jadi walaupun sama-sama beras, tapi dia ada berbagai-bagai jenis. Jadi sama-sama tukar, jangan ada lebih. Hak lebih tu riba. Ya, riba. Jadi macam juga jual beli emas. Jual beli emas ni, ya, dia kena yadan biyadin. Tangan dengan tangan ni maknanya on the cash, mana cash, secara tunai. Dia tak boleh bertangguh. Dengan tangguh tu dia dah kira riba nasai dah. Riba yang bertempoh. Sebab harga emas ni dia boleh naik dalam masa 24 jam. Dia boleh turun, dia boleh naik. Dia boleh turun, dia boleh naik. Esok lain dah harga. Ya, esok dah lain harga dah. Sebab tu beli emas berapa ramai yang terlibat dengan riba secara tidak sedar. Ya. Orang rumah kita pergilah kedai. Nak gadai, nak jual emas hak ada kat tangan dia. Tak, token kata ni harga 15,000. Kak ambil lah yang ni cantik ni, pattern baru. Ya, 999. Hak paling viral sekarang ni. Kak tambah sikit je, 200 je. Tak, 200 je. Jual yang ni, tambah sikit 200. Jadi, kawan tu pun jual, lepas tu tambah pula 200. Itu pun dianggap sebagai riba. Ya. Jadi, maknanya, dia kena jual dulu, akad dulu. Ya, tunaikan dulu duit 15,000 tu. Biar kawan tu pegang dah dulu duit tu. Kemudian baru nak beli hak baru, buat kes lain pula. Ya, buat muamalah ataupun akad baru. Kena pegang dulu duit tu. Ya, berlaku penyerahan dulu. Dia tak boleh, tadi berapa harga gelang ni? 15. Okey. Saya tambah lagi 200. Tak boleh. Jadi begitu, sebab apa? Ya, kerana mungkin mengelakkan daripada penipuan ke pertambahan masa dan sebagainya. Yakni menukarkan satu kepada satu bahan makanan yang sejenis dengan melebihkan yang lain. Orang panggil sistem barter. Betul tak? Dulu-dulu duit ni mungkin susah. Orang tak pakai duit kertas. Duit kertas yang ada hari ni adalah cagaran emas. Sebab tu duit kertas ni memiliki nilai riba juga. Ya, riba. Bentuk riba. Tapi kecil lah. Cagaran. Jadi bank negara dia nak keluarkan duit, dia kena ada cagaran emas pada khazanah simpanan dia. Tapi ada juga, ya, Amerika dia keluarkan duit dolar dia tanpa cagaran. Hak peliknya tak jatuh-jatuh nilai dia. Nilai kita ni asyik jatuh je. Nilai ringgit kita ni. Tak. Jadi itu yang bahaya sistem akan datang ni, dia tak guna dah sistem mata wang. Ya, dulu orang panggil emas dan perak, sistem pakai logam tu. Lepas tu pergi tukar pula dengan sistem kertas. Dan untuk masa moden ni, sekarang semua benda dah ditukar dengan menggunakan transaksi. Sampai peringkat nak ikat jamin pun tak ada pakai cash dah. Dia kena melalui transfer dah. Sekarang masalah mahkamah, masalah ya nak dapatkan, ya nak bayar jaminan, nak bayar denda, nak bayar apa semua pakai cash lah, pakai transfer melalui e-bank dah sekarang. Ya. Jadi mereka nilai tu dengan angka di dalam komputer saja. Ya, pada handphone saja. Tidak ada di tangan. Jadi itu lagi mudah dimanipulasikan. Sistem tu mudah dimanipulasikan. Sebab tu bila sampai satu zaman nanti, apabila duit di tangan sudah tidak ada, duit hanya hanya sekadar angka-angka yang dipamerkan, maka dia akan mudah ditipu daya dan ditarik dan ditipu dan dicuri. Tu yang orang kata godam sana godam sini, tengok-tengok dalam bank hilang duit kita. Hilang duit kita, ya Allah, ke mana perginya? Tu yang bahaya tu. Pakai sistem moden ni lebih-lebih lagi lah. Lepas tu bila sistem komputer
sistem satelit diganggu oleh meteor ke ataupun gangguan-gangguan di angkasa, menyebabkan sistem ni akan kacau. Bila kacau, maka langsung kita tak boleh keluarkan duit kita. Ini akan berlaku zaman akan datang. Ya, zaman akan datang. Sebab tu kita akan dibelenggu oleh satu sistem baru. Sistem Dajjal ni menyebabkan ya kita boleh jadi lumpuh sekelip mata. Lumpuh sekelip mata. Ya, dia bukan berbentuk individu, dia berbentuk rantau ataupun dunia. Lebih dahsyat lagi. Sebab tu kena ada pegangan emas di tangan kita. Tu yang ada duit dinar Kelantan, ya Joko Mas dan sebagainya, kena adalah sebagai satu sandaran dan sebagai suatu jalan waspada. Jangan terlalu tergantung dengan sistem bank yang ada pada hari ini. Ya, bank tu ya sekadar untuk menyenangkan urusan kita harian, tetapi jangan terlalu percaya sangat. Simpan ala kadar sangat. Ya, kena ada juga backup. Kalau dalam sistem komputer, sistem handphone kita ada backup. Ada WhatsApp kita, apa ke dia ada backup. Maka bila jatuh handphone kita, rosak handphone kita, maka dia tidak hilang sebab ada backup. Begitulah dengan sistem kewangan kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan itu melalui banyak hadis sahih. Antaranya ialah riwayat Muslim daripada Ubadah ibn Samit. Katanya, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jualan emas dengan emas, perak dengan perak, buah tamar dengan buah tamar, gandum dengan gandum, garam dengan garam, melainkan sama sukatannya. Sebab Nabi duduk negara Arab, itulah bahan-bahan yang biasa mereka temui dalam bentuk makanan utama harian. Maka kalau sebuah negara itu dia makan gandum lah, jagung lah. Kalau kita di ratau Asia ni beras lah. Maka kita tukar beras 2 gantang dengan 2 gantang. Dia tak boleh. Ya, kamu tukar 2 gantang, lepas tu bayar balik 2 gantang setengah. Hak setengah tu dipanggil riba. Riba. Haram lah. Haram. Tapi tuan-tuan kena ingat, riba ni dia bukan macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang orang pula dia tak faham. Contohlah tak, kita pinjam motor dengan dia. Pinjam motor dengan orang tertentu. Kita pun bagi pinjam pada orang tu. Orang tu kata gini lah, Din, kamu ambil lah motor kalau nak pinjam-pinjam lah. Tapi syarat, ya, kod berbintang kamu tu aku main jangan bayar, free ya. Tu riba kot tu pula. Ya, riba dengan melalui kelebihan tertentu. Keutamaan tertentu. Dia ambil dia punya advantage yang lain. Itu pun dikira riba. Riba. Kita bagi pinjam pada orang tu 1,000. Boleh kamu pinjam, nanti kamu bayar pun 1,000, tak jadi masalah, aku tak jadi masalah. Tapi nantilah kolam ikan kamu tu katanya aku nak masuk, tak payahlah bayar apa-apa, beres. Itu dah riba. Sepatutnya biasa kena masuk kolam ikan dia kena bayar. Tak, RM20 contoh. Kawan tu dah buat dah satu agreement, aku ni nak pinjam duit lah. Boleh, tak masalah. Kamu nak berapa? 2,000, okey. Kamu pinjam 2,000, nanti tanya aku nak guna kolam kamu free. Tak? Tu panggil riba. Ya, dia panggil riba. Gitulah riba. Ya. Jadi kawan tu pengusaha restoran. Pinjam dengan kita 10,000. Dia kata aku pinjam dengan kau, Mat, boleh tak? Nanti bulan depan ke bulan akan datang kau bayar. Nanti kamu lapar-lapar datanglah restoran aku. Tak bayar-bayar. Tu riba. Ya, ada suatu lebihan yang memberi manfaat dan keuntungan. Bukan saja duit, bahkan apa sahaja yang dikira sebagai suatu lebihan, yang dalam akad itu disebut, dalam perjanjian itu disebut, itu dikira riba. Contohlah tuan-tuan, kalau tak disebut macam mana? Tak disebut halal, yang tidak ada apa-apa isyarat, halal.
Tapi janganlah pula dah tahu dia ni, kalau berhutang dengan dia, pasti dia akan bagi sesuatu. Tu tak boleh. Dah tahu dah. Tak. Contohlah, kita pinjam dengan dia 5,000. Ya. Masa kita bayar balik 5,000, kita bagi 5,000, lepas tu dia bagi pula benda lain. Ya, dia bagi biskut, dia bagi roti, dia bagi apa. Hak dalam perjanjian tak disebut. Itu adalah ihsan dia kerana dia berbudi dengan kita. Berhutang budi. Allahumma kasihlah. Orang lain tak nak bagi pinjam kat aku. Kamu ni saat aku lelah, aku setih, aku sesak ni, kamu tolong aku. Aku bagi ni bukan riba ni. Aku bagi kerana berhutang budi dengan kamu. Kalau tak sebut dalam akad tak apa. Itu dikira sebagai rasa berterima kasih. Rasa terima kasih. Begitu. Itu tak apa. Jadi itu maksudnya kaedah mana-mana bahan makanan sama dengan samalah. Buah tamar dengan buah tamar, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya, beras dengan beras, melainkan dengan sama sukatan dia. Dia kena sama. Ya, kalau 2 kilo 2 kilo. Ya, 3 kilo 3 kilo. Tak boleh yang ni 2 kilo, yang tu 3 kilo. Hak lebih sekilo lagi tu dipanggil riba. Haram hukumnya. Gitu. Sebab barang-barang hak disebut bab masakan makanan rugi ni, dia bahan, ya, bahan terhad ataupun bahan yang dipantau oleh kerajaan. Bahan yang dijaga oleh kerajaan. Sebab kalau tak jaga, dia akan dimanipulasikan. Sebab tu di tempat kita tu ada katal ayam pun ni tu. Ya, ada sedikit-sedikit yang menyebabkan harga nilai ayam tu naik begitu tinggi. Ya, permintaan kepada ayam tu terlalu dahsyat. Sebab kita jugalah tabiat hidup kita ni, hari-hari makan ayam. Rasa masa duduk kat kampung dulu nak jumpa ayam tuan-tuan, seminggu sekali pun susah. Tu pun tak beli kat kedai. Ayam belakang rumah dalam reban. Tak, bila anak daripada asrama balik, anak kata, ayah lama tak makan ayam, ajak-ajak. Nanti kamu pergi kurung seekor ayam tu, pagi esok kita sembelih. Sembelih ya? Tak. Lepas tu tanah air, rendam dalam air, cabut bulu, adik-beradik duduk cabut. Tak, seronok dapat makan ayam. Bukan boleh makan hari-hari. Patutlah ayam zaman tu harga tak naik. Zaman kita ni dalam peti saja penuh ayam. Dalam hak atas penuh, sampai hak bawah, hak hidup dia jaga lagi bawah tu. Disimpan. Tu yang harga ayam melambung-lambung. Ayam je dah. Jadi kita kena style makan tu, kena elok makan ayam setiap hari. Ya, makan jarang-jarang sikit, baru rasa nikmat. Makan ayam hari-hari tak nikmat tuan-tuan. Makan Kentucky Fried Chicken hari-hari, muak ada. Tak? Dia kena makan jarang-jarang sekali, baru rasa sedap. Gitu. Ya. Jangan terlalu makan daging ni, daging berdarah ni, daging binatang yang bernyawa ni terlalu banyak dalam kehidupan kita. Sebab tu orang-orang yang mengikuti ajaran kerohanian, mereka tak makan makanan yang bernyawa ni terlalu banyak. Sebab dia boleh mengaktifkan, ya, hawa nafsu. Ya, sebab mereka mengikuti jalan-jalan tarikat ni nak tundukkan nafsu. Tapi kalau nak tunduk nafsu, tapi makan minum tak dijaga, maka susahlah bertembung. Satu lagi hadis riwayat Bukhari menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menukar buah tamar yang baik dengan yang buruk, yang berlebihan, yang dilebihkan. Walaupun buah tamar tu, dia tamar ni pun banyak juga jenis tuan-tuan. Ada rutab, ada balah, ada tamar, ya. Dia banyak lagi lah jenis. Kalau rutab, ya, kalau kita pergi ada hak jenis macam Mekar lagi tu, muda lagi tu, keras lagi tu, ya. Ada yang tamak apa ni, rutab, ada balah, ada. Jadi ada yang kering. Oh, kering tu tuan-tuan, memang keras sungguh. Tak boleh makan dengan gigi, kalau tidak patah gigi. Keras sungguh. Orang Arab dia tak makan begitu. Dia buat macam mana, tapi laku. Hak
Tamar yang dikeringkan, yang keras tu, ui, dia buat macam mana? Dia masak. Kalau pergi negara Arab, air minuman daripada rebusan buah tamar ni lah yang mereka letak dalam plastik ataupun yang mereka letak dalam cawan buat buka puasa. Boleh katakan di seluruh masjid-masjid, ya, mereka akan hidangkan dengan air buah tamar, air rebusan tamar. Tak ada air sirap ni, ya. Air yang macam tempat kita ni tak ada tempat dia. Famous dengan air rebusan tamar. Tapi yang lebih special lagi, dia rebus buah tamar tu dengan menggunakan susu kerbau, gamus, ya. Dia masak dengan susu, dia bubuh benda tu, minum air susu tu, manis-manis buah tamar, lepas tu makan blok buah tamar tadi jadi lembut. Oh, sedap. Jadi khasiat dia antaranya merawat gastrik. Ya, sebab jadi air buah tamar tu juga bagus untuk kesihatan, terutamanya perut lah. Perut. Jadi walaupun jenis tu tak elok, tetap kena sama. Begitu. Kalau kita sekarang buah durian ada. Buah durian IOI dengan D24. Dia kata tak boleh, Ustaz. Mahal. Hak ni mahal tu tak mahal. Jadi jangan buat tukaran. Ya, ataupun D24 dengan musangking. Oh, lari jauh. Tak. Jadi jangan buat tukaran dengan buah. Kalau nak tukar buah dengan buah, kena sama. Tak. Memanglah rugilah dari segi peniaga. Tapi dari segi hukum kena buat macam tu. Jadi kalau tak nak, tak payahlah buat tukaran macam tu. Kemudian dia sebut masalah ini tidak perlu kita bahaskan mengenai hikmah mengapa diharamkan penukaran yang semacam itu hingga dikira sebagai riba, kerana bahasan secara panjang lebarnya telah terdapat di dalam kitab fiqh. Ya, jadi kalau nak panjang lebar lagi, kita cerita dalam pengajian fiqh pula lah. Ni nak cerita secara ringkas yang diambil daripada peristiwa Khaybar, yang dalamnya itu ada peristiwa penukaran. Nabi suruh pergi, Nabi suruh sahabat tukar buah tamar dengan tamar yang ditanam oleh orang Yahudi ni, sebab buah dia tu begitu bernilai, begitu cantik lah. Jadi tukaran tu jangan lebih, walaupun hak sana lebih cantik dan sebagainya, kena sama. Jadi dikira satu hukum. Yang seharusnya menjadi peringatan kita ialah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar orang yang hendak menukar buah yang baik dengan yang kurang baik dan mendapat sukatan yang lebih. Tidak sekadar buah tamar sahaja, malah apa sahaja jenis makanan diajar oleh Rasulullah. Cara lain yang lebih baik, yang tidak berbau riba. Cara yang lebih baik itu ialah hendaklah dijualkan benda makanan yang tidak baik itu dengan wang, kemudian dibelinya buah yang baik yang dihajati. Tidak menjadi kesalahan dengan berjual beli walaupun tujuannya sama, iaitu untuk mendapatkan benda yang dihajati. Jadi nak elak daripada proses ribawi, maka jangan tukar buah dengan buah. Macam tadilah, kalau rasa macam rugi, tak payah tukar. Tak? Redstone tuan-tuan, kalau dekat Shah Alam ni harga dia sekilo RM120. Peraih dia ambil dengan harga RM80. Ada yang dia jual sampai RM160 1 kilo. Redstone tu daripada Pulau Pinang tu. Jadi kalau nak tukar dengan durian kampung, memang rugi sangatlah. Rugi sangat. Tak. Jadi tak payah tukar. Hang nak makan sangat yang ni, kamu pergi jual yang tu, baru pergi beli. Gitu tak. Memang mahal lah orang kata durian ni berduri tapi isi harga Israel. Tak. Isi harga Israel. Hak tak tahan je tuan-tuan. Tak. Beli juga. Satu plastik RM80, 100. Beli. Mahal-mahal beli. Sebab apa? Tak tahulah. Daya tarikan dia punya aura durian ni lain macam. Kalau buah cempedak
Tak, orang jual pergi jalan tu. Kita tengok harga sekilo. Wow, mahal. Tak ada orang singgah pun. Tak beli. Tak beli. Ya, buah tembikai. Mahal sikit, orang tak beli dah. Tapi durian ni marilah mahal mana pun kerumun juga. Tu yang tak tahan tu. Tu yang harga dia tak pernah turun-turun tu. Tak. Kalau Ustaz sekali-sekala makan. Hak tu. Okay, kerana sekali-sekala tu lah. Hak lain pun sekali-sekala juga. Tak. Tapi nak gambarkan bahawa ya, dia patutlah sebab dia raja. Tuan-tuan tak? Dia raja. Raja buah. Jadi dia ada daulat dia lah. Mahal pun orang beli juga. Gitulah. Baik. Jadi macam tu. Nak elak daripada riba, jangan tukar. Ya. Kena jual dulu, barulah guna duit beli. Gitu. Tapi sekarang dah tak ada dah sebata macam tu lah. Ya, tidak ada. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin ada lah. Ya, sama-sama tanam keledek. Sama-sama tanam pokok tu pokok ni. Dia tengok kawan tu pokok dia cantik sikit, dia nak tukar. Dia kata tukar boleh tak? Tapi aku lebih lah. Aku nak rasa engkau ni nampak lain macam sedap. Tak boleh lebih. Tetap juga kena jaga. Tidak menjaga. Okey, baik. Meskipun menukarkannya ya dengan benda haram hukumnya. Meskipun menukar benda dengan benda haram hukumnya, ya, tetapi kalau ya meskipun menukar benda dengan benda haram hukumnya, tetapi dibenarkan berjual beli dengan wang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meluluskannya. Yang haram hanyalah dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Memang macam tu kaedah dia. Ya, al-bai'ul halal war riba ar-riba ya war riba haram. Jual beli itu halal, riba itu haram. Ya. Walaupun kita tengok macam tidak ada apa-apa ya, apa-apa penindasan, tapi tetap ya, sebab agama ni dia panggil saddu zara'i. Dia menutup ruang-ruang yang boleh mendatangkan keburukan. Ruang-ruang yang boleh menipu. Gharar, ya, penipuan ataupun apa-apa yang boleh mendatangkan sesuatu yang tidak betul. Jadi dia tutup ruang tu. Tu yang dia tak bagi tu. Kerana itu juga merupakan makanan-makanan yang terhad dan makanan yang diperlukan. Hukum yang dapat diambil daripada sini ialah harusnya menyampaikan hajat dengan cara mengalihkan satu hukum kepada hukum yang lain dengan cara yang disyariatkan. Memang kita tengok dalam Islam ni macam tu, tuan-tuan. Dia tidak total diharamkan dalam kehidupan manusia. Sebab memang manusia ni dari segi tabiat dia ada nafsu. Riba haram, tapi Islam bagi jalan, iaitu dengan cara jual beli. Zina haram, tapi Islam bagi ruang. Ya, hidup laki perempuan ni adalah normal. Dia adalah suatu tabiat dan suatu perkara yang dihajati. Maka haramnya zina, tetapi halalnya kahwin. Sama-sama duduk laki perempuan juga. Hubungan sama je. Tapi yang ni halal, yang ni haram. Yang ni sah, yang ni tak sah. Gitu. Ya. Dia maksudnya dia dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Yang ni diharamkan sebab ya dia tidak melalui syariat. Itu je haram. Ya. Sembelih pun samalah tak? Makan ayam sama-sama ayam. Cuma yang ni ayam ya buat dengan renjatan elektrik ataupun cocok je. Tidak melalui bismillah, tidak melalui sembelihan. Hak ni sembelih. Bila goreng, buat masak kicap, sama je rasanya. Tapi walaupun sama, ya, yang ni halal, yang ni haram. Gitu. Sebab tu dalam Islam, ya, dia ada alternatif. Dia tidak menutup satu ruang secara drastik, melainkan dia akan sediakan alternatif. Supaya umat Islam ni ataupun manusia ni, ya, dia bersifat tenang dengan agama. Jadi Islam dia tidak menyekat gitu. Sebab tu dia dikatakan sebagai agama pertengahan. Kuntum khairu ummah. Ya, apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Allah Taala sebut kamu ni adalah ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas.
Kamu adalah umat pertengahan. Pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Yahudi ni, ya, contohlah dalam bab haid tak? Kalau haid, perempuan yang haid, dia tidak akan sentuh perempuan yang haid. Makanan daripada perempuan yang haid, dia tak akan makan. Isteri dia kalau datang haid, masak, dia tak makan. Dia akan buang terus. Bukan maknanya dia sekat terus. Tapi Kristian pula, isteri dia haid pun dia gomor juga. Dia tak kira darah ke tak darah, dia kata. Ada. Kalau kering, ya, dia campur. Kalau darah pun dia campur juga. Itu dia. Tapi Islam, ya, time datang haid haram campur. Tapi boleh sentuh, boleh beristimta, boleh bersama dengan suami isteri, melainkan jangan pada kemaluan dia sahaja. Maknanya contohnya nak bergurau senda boleh, nak bersentuhan boleh, nak bercium boleh, nak berpeluk boleh, tak apa, tak jadi masalah. Tapi isteri tu, kalau suami tu tak boleh nak tahan, kena pakailah suara dalam ada anak kunci. Tak? Ataupun pakai suara dalam besi ke apa ke. Dia kata abang setakat ni je boleh main. Yang tu tak boleh. Kalau jenis orang lelaki dia tak tahan, tak boleh main lah. Ya, jadi Islam dia pertengahan. Hak Kristian dia bagi campur. Ya, berdarah ke tak berdarah boleh, dia kata. Hak Yahudi langsung tak boleh. Langsung tak boleh. Makanan masakan dia pun tak boleh. Isteri dia kalau haid, duduk jauh. Ya, tak boleh duduk sekali. Ya, dia akan renggangkan jauh. Tapi Islam tak begitu. Ya, boleh tidur sekali, boleh makan sekali, boleh apa sekali. Yang tak bolehnya, ya, berhubung secara intim suami isteri. Itu pun, ya, dalam bentuk orang kata bersetubuh saja tak boleh. Hak lain boleh. Begitu. Gitu bagi pertengahan. Orang Yahudi dalam bab ibadah contoh, dalam bab perkahwinan. Kristian haram. Ya, bukan haram lah, maknanya pederi mereka tak kahwin. Tak kahwin. Tapi Islam membenarkan perkahwinan. Membenarkan perkahwinan dan sebagainya. Jadi macam itulah. Dia menjadi umat yang terbaik. Sebab tu setiap apa saja larangan pasti ada alternatif. Ada alternatif. Jadi sebab tu Islam bagi jalan keluar daripada problem permasalahan. Jadi sebab tu tak ada orang kata istilah sempit dalam agama. Tidak ada istilah sempit dalam agama. Dia akan diluaskan. Iza tadayya'at ittasa'at. Wa iza tasa'at dayya'at. Apabila dia luas, dia akan jadi sempit. Bila dia sempit, dia akan jadi luas. Dia berbentuk elegan. Ya, flexibility. Tuan-tuan bermusafir sudah pasti dalam keadaan sulit. Nak berhenti sulit, nak kencing sulit, macam susah lah. Bila dalam keadaan musafir, daripada 4 jadi 2. Daripada berjauhan, boleh didekatkan. Dia panggil jamak dan qasar. Tapi bila dah luas, duduk bermukim di tempat sendiri, maka kembali pada hukum asal. Ya, begitulah keadaannya. Dia tidak menyempitkan. Bila sempit dia jadi luas, bila luas dia jadi sempit balik. Masuk hutan, lapar, tak ada makanan, semua benda boleh makan selagi tidak racun. Gitu. Hukum yang dapat diambil daripada sini ialah harusnya menyampaikan hajat dengan cara mengalihkan satu hukum pada hukum yang lain dengan cara yang disyariatkan. Ia tidak dihitung sebagai helah yang diharamkan, seperti harusnya seorang lelaki mengahwini seorang wanita yang ditalaknya dengan tujuan halalah kepada bekas suaminya apabila tidak disyaratkan yang demikian dalam akad. Seperti juga diharuskan memberikan zakat oleh si piutang kepada yang berhutang yang tidak mampu membayar hutang, kemudian dimintanya kembali supaya si penghutang membayar hutangnya. Jadi dia bukan satu helah macam helah Cina buta lah tak. Kawan tu dia dah cerai isteri dia, talak 3. Tak. Jadi dia lama-lama dia jadi gila rujuk pula. Nak rujuk pula. Dah tak boleh rujuk lah sebab dah talak bain. Dah tak boleh kembali dah. Melainkan isteri, bekas isteri itu kena kahwin dengan orang lain. Lepas tu bercerai. Tak.
Jadi tengok isteri dia masih lagi orang tak kahwin. Tak, dia kata macam ni tak ada can aku. Akhir sekali dia pakat dengan kawan dia. Dad, kau kahwin dengan isteri aku lihat. Aku bayarlah semua benda. Tak. Tapi dah sampai masa kamu kena cerai. Dia kata beres. Tak. Kawan tu pun kahwin lah. Sampai masa tak nak cerai. Tu kawan tak. Dia kata nak cerai apa isteri aku dah. Jadi kalau contohlah dia dah buat perjanjian kawan tu. Tu dia panggil Cina buta. Ya, Cina buta. Maknanya dia kahwin untuk orang tu untuk menghalalkan isteri perempuan tu kepada suami awal dia. Tu tak boleh. Ya, berdosa. Ya, berdosa. Dia ada helah. Melainkan perempuan tu kahwin dengan sesiapa yang tidak dirancang, kemudian tidak kekal, berkahwin dengan orang lain, barulah dia boleh kembali pada suami dia balik. Begitu. Dia macam hukum ni bukan, yang ni bukan helah. Ya, dia macam macam tapai tak, tapai ataupun macam cuka. Daripada air tua tu kemudian dia jadi masam, dia jadi mabuk, haram. Tapi bila kembali dia bertukar jadi cuka, dia halal balik. Ya, dia maknanya dia haram tu bukan ain dia, tapi sifat dia. Ya, sifat dia tu. Kalau ain dia haram daripada awal lagi, maka tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan tak, ada hukum-hukum yang kadang-kadang kita pun pelik dengar ni. Di Indonesia, dia ada Nescafe Taik Musang. Harga dia agak mahal. Dia adalah label kayangan lah. Ya, Nescafe Taik Musang. Macam mana? Dia pelera musang. Lepas tu dia bagi makan kopi. Lepas tu kawan tu pun berak. Dia ambil daripada biji-biji yang keluar daripada taik tu, dia basuh-basuh, dia cuci, dia proses, jadilah Nescafe Taik Musang. Mahal lah tu. Fatwa negeri dia halal. Jadi makanlah. Sebab dia lain, rasa lain. Memang lain lah, ada keluar dengan taik. Tapi tuan-tuan tak, tuan-tuan rasa pelik tak? Tak pelik pun. Hak cili api ataupun dia panggil cili burung. Apa dia? Cili burung lah. Apa panggil? Ya, cili padi. Bukan cili padi, cili padi burung. Cili padi burung. Cili burung padi. Apa ke nama lah. Biasanya cili tu burung yang makan. Lepas tu dia berak. Tak? Berterabur mana-mana. Naik balik pokok cili. Maknanya datang daripada taik dia. Tak? Ataupun dulu-dulu ingat dulu tak? Makan buah rambutan telan tu. Tak? Dulu mana ada tandah-tandah pun. Berak sana, berak sini. Naik pula pokok. Ya, pokok apa panggil? Pokok rambutan tu. Makanlah pulak kita daripada dia tumbuh daripada najis tadi. Begitu. Jadi fatwa dia halal. Bersihkan dulu, ya, kemudian diproses. Dekat Singapura mereka terhad air ni, maka disuling daripada air kumbahan. Air kumbahan tuan-tuan, dibuat air mineral. Ya, sebab hukum dia apabila dah sampai 2 kalah, hilang bau, hilang rasa, tak ada bau, busuk ke apa, halal. Dah. Cuma kita tak lalu saja nak minum. Dah, masa pergi Singapura dulu saya tak minum. Bila nak minum tu terasa macam air kumbahan, lain macam. Dah. Tapi hukum dia halal. Nak makan tak nak makan tu saja. Ya. Azan. Sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi tentang masalah helah dalam syarak tadi yang ada yang dibenarkan. Cuma yang kita sebut tadi, kalau dia panggil hukum Cina buta ataupun dalam segi hukum dipanggil halalah, yakni menghalalkan kepada matan suami. Kalau benda tu menjadi satu persepakatan di antara lelaki dengan bekas suami, maka hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia tidak ada apa-apa suatu akad dan suatu perjanjian, cuma lelaki ni dia tengok bekas suami tu asyik, orang kata kemurungan, maksudnya dia ni memang nak balik pada suami isteri dia. Jadi dia tengok kawan tu, ya Allah kesian kawan tu, dia pun dengan orang kata mengikhlaskan hati dia lah, dia kahwin ni perempuan tadi, niat dia untuk menghalalkan balik perempuan tu dengan bekas suami dia. Jadi tidak ada satu perancangan dengan bekas suami dia, walaupun niat lelaki tu untuk memberi halal kepada bekas suami dia, maka itu diharuskan. Yang tidak dibenarkan ada kesepakatan.
Dia bagi duit kawan tu, dia bincang kawan tu, kamu tolong kahwin dulu dengan bini aku. Sampai satu masa sekian. Dan kahwin tu dia bukan kahwin sekadar akad. Dia kena bersama. Dia kena bersama. Jadi lepas kamu kahwin, aku minta kamu cerai balik ya. Nanti aku boleh kahwin balik dengan suami bekas isteri aku. Itu tak dibenarkan, merancang. Itu maksudnya seolah-olah menganggap perkahwinan tu hanyalah sekadar nak merasa. Kan Allah Nabi melaknat, ya, laknat ala apa dia hadir tazawwaqu, ya, ingin merasa dan dirasai dan sebagainya. Itu tak boleh. Tapi kalau benda tu tidak dirancang, hanya ada orang yang ihsan, maka itu diharuskan. Ya, diharuskan. Begitu juga hukum yang kedua. Contoh, saya bagi hutang pada seseorang 10,000 contoh. Jadi kawan yang berhutang tu pastilah orang miskin. Orang yang agak memerlukan. Dan dia memang miskin lah, kita kata dia ni bawah B40. B40. Jadi kemudian bila bagi hutang ni dia ada harta banyak, dia pun nak mengeluarkan zakat. Maka tak salah pada yang pernah bagi hutang kat dia tu bagi zakat pada orang yang berhutang dengan dia. Tapi dia kata aku bagi hutang kat engkau, nanti bayar hutang aku balik. Dia bagi zakat kepada orang yang berhutang dengan dia, maka dia kata ke orang tu, nanti lepas aku bagi zakat aku pada engkau, kau bayar hutang aku balik. Dia kata beres. Tu tidak jadi masalah. Ya. Jadi cara macam tu tidak dikira sebagai helah-helah dalam hukum syarak, tapi dibenarkan. Maka dibahaskan bawah tu antara Ibnul Qayyim, dia menentang pendapat ulama-ulama yang mengatakan masalah helah ni dibenarkan. Ibnul Qayyim menentang, tapi pada muka surat dalam buku dia Al-I'lamul Muqi'in, ya, di hujung tu dia menyokong balik. Dia menyokong balik. Maka saya tak payah bacalah, itu perbahasan yang panjang. Kita cukup memahami ada helah-helah yang dibenarkan. Ya, helah-helah yang dibenarkan. Gitu. Kemudian dalam Ghazwah Khaybar ini ada dua peristiwa. Keduanya peristiwa itu disabit oleh hadis sahih. Perkara yang dianggap luar biasa, yang mencari adat, sungguh agung kenyataan daripada Allah atas kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua peristiwa, ya. Jadi saya baca sekadar nak perhabiskan ini sikit je. Pertama iaitu Rasulullah meludah ke mata Ali radhiyallahu anhu yang sedang mengidap penyakit mata. Maka di waktu itu juga sembuh, seolah-olah Ali tidak pernah mengidap sakit mata sebelumnya. Ya, sebab tu tuan-tuan, kenapa air liur Nabi ni, ya, menjadi penawar. Alim ulama ni air liur dia menjadi penawar. Sebab tu bila kita nak mentahni anak kita, cari alim ulama. Dia akan makan buah tamar tu, dia akan kunyah, kemudian ambil air liur dilelangit tu, buat masuk dalam mulut anak kita, di samping membaca doa Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kemudian ambil gunting rambut dia, Allahumma barik hazihi waladu min awwali yaumi ila akhiri dahri. Ya, kemudian berdoa. Jadi air liur dalam mulut alim ulama tu adalah penawar. Ya, apatah lagi air liur yang ada di dalam mulut Nabi. Kenapa? Kerana air liur yang ada pada orang-orang saleh ini adalah ubat, kerana mereka sentiasa berzikir. Zikir, kemudian ditelan air liur kita. Air liur tu jadi penawar, jadi ubat. Sebab tu orang-orang yang fasik, mulut dia digunakan untuk mencaci, mengumpat, mengata, memburukkan orang. Air liur dia menjadi racun. Sebab tu mereka berpenyakit. Air liur mereka berbisa. Ya, sebab tu nak jadikan air liur kita ni penawar, banyakkanlah berdiam diri ataupun banyakkan berzikir, dan kurangkan daripada ataupun jauhkan daripada perkara-perkara yang haram. Ya. Dan Nabi pun ajar kalau ada kita sakit-sakit baca doa. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali, dan tiup di tempat yang sakit. Kalau mata tu sakit, tiup pada mata. Ya, kalau sakit di mana, tiup di situ. Baca doa tu, kemudian diulang-ulang insya-Allah. Ya, Allah bagi keredaan. Ataupun baca wa idza maritu fa huwa yashfin.
Apabila aku sakit, dialah memberi penyembuh. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Baca insya-Allah. Allah Taala dengan penuh keyakinan sebab yang memberi sembuh adalah Allah Taala. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali seolah-olah tak pernah ada penyakit mata. Itu merupakan di antara mukjizat Nabi lah, ya. Tapi ada juga orang alim yang hebat, Allah bagi kepadanya karamah. Gitu insya-Allah. Kemudian yang kedua, peristiwa pemberitahuan daripada Allah yang merupakan wahyu mengenai kambing panggang yang beracun. Tepat pada ketika baginda hendak memakannya, kerana memang qada Allah bahawa Bashar ibn Barra telah memakan daging itu sesuap sebelum diberitahu oleh Rasulullah bahawa daging itu beracun. Racun daging itu meragut nyawanya. Mungkin peristiwa itu menguatkan kenyataan terhadap janji Allah untuk memelihara dan menyelamatkan Rasulullah daripada angkara durjana manusia. Itu maksudnya Allah melindungi engkau daripada manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Dalam ayat Quran sebut Allah memelihara kamu daripada perbuatan khianat manusia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak makan, lebih-lebih lagi kita makan di gerai-gerai ataupun kita makan di bukan tempat kita, ya, makan bukan tempat kita, maka janganlah kita makan sembrono gitu saja. Ya, sebab tu sebelum masuk kedai tu kena ada bacaan-bacaan tertentu. Takut adanya perkara-perkara yang kita tak nampak pada mata kasar. Ada orang baca ayat kursi, ya, berapa ayat-ayat tertentu pecah pinggang. Menunjukkan bahawa kedai itu ada penjaga ataupun pemelihara ataupun dia guna sihir apa-apalah. Tak. Jadi sebab tu sebelum masuk kedai-kedai itu kena ada ayat-ayat tertentu yang kita kena baca. Jadi bacaan-bacaan tu kita share kemudianlah sebab masa dah habis. Ya. Jadi itu saja, kita jumpa pada bulan depan. Wallahu taala bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'al yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.